Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dan pelajar menggunakan Wakelet sebagai salah satu daripada aplikasi untuk berkolaborasi di antara pelajar dengan pelajar di dalam kelas dan juga untuk disebarluaskan kepada orang lain. Wakelet amat sangat membantu saya untuk menyimpan segala maklumat, berkongsi maklumat tersebut dan memberi peluang kepada murid pendidikan khas kelas saya untuk berkolaborasi. Terima kasih Wakelet kerana menginspirasikan semua guru dan pelajar di SMP Jepun 2. I use Wakelet to share my subject content with my students. I'm also able to organize my files into folders and weights. Wakelet membantu saya mengurus filing saya dengan lebih mantap dan sistematik. I love Wakelet. Okey, baik. Selamat sejahtera saya ucapkan. Selamat sejahtera dan selamat datang saya ucapkan kepada semua penonton yang dapat bersama dengan kami pada hari ini di siri webinar Anjuran Komuniti Wakelet Malaysia dengan kerjasama Pendidik Digital MY dan Cikgu Get Certified dengan sokongan daripada Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor atau juga dikenali sebagai dengan nama SSTP JPN Johor. Dan sesi webinar pada hari ini merupakan webinar yang pertama bagi tahun ini, iaitu tahun 2021. Tahniah pada semua penonton yang dapat bersama dengan kami di siri webinar yang pertama untuk tahun ini. Saya ialah Cikgu Yu, merupakan moderator bagi sesi webinar pada hari ini. Dan tajuk webinar yang akan kami bawakan yang akan membuka tirai tahun ini adalah bertajuk Tips and Trick mudah menggunakan Wakelet bersama dengan bukan seorang, bukan dua orang tetapi kami berjaya menghimpunkan seramai 7 orang Wakelet Malaysia, Wakelet Ambassador Malaysia dan nanti kami akan saya akan memperkenalkan seorang demi seorang Ambassador Wakelet Ambassador Malaysia. Dan untuk pengetahuan semua, di Malaysia ini terdapat lebih pada 20 orang Wakelet Ambassador Malaysia dan kami mengharapkan untuk tahun ini akan bertambah lagi lah Ambassador khasnya dari Malaysia. Dan seperti sesi webinar yang lepas, kami akan memberikan, kami akan, jika anda melihat di paparan scene sekarang, anda akan melihat, tuan-tuan puan-puan akan melihat ada t-shirt t-shirt di banner sana. Kami akan memberikan sehelai t-shirt Komuniti Wakelet Malaysia. Okey, saya ada bawa kat sini, tunjuk kat sini. Tengah pakai juga Okey, namun kami tiada saiz untuk semua, ada saiz S dengan saiz XL. Okey, dan seperti biasa, t-shirt ini akan kami berikan kepada pemenang kuis, di mana kuis akan kami berikan di akhir sesi webinar ini. Okey, dan kami harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memberikan sepenuh perhatian sepanjang sesi webinar berlangsung kerana soalan kuis adalah berdasarkan kepada kandungan perkongsian pada hari ini. Okey, juga nantikan pengumuman tentang pertandingan Koleksi Wakelet 2021, pertandingan pertama untuk tahun ini Anjuran Komuniti Wakelet Malaysia dengan kerjasama Pendidik Digital MY, Cikgu Get Certified dan juga kami ada partner baru iaitu GEG Johor dengan sokongan seperti biasa daripada SSTP JPN Johor. Seterusnya kami harap tidak lewat untuk kami mengucapkan selamat tahun baru 2021 ikhlas daripada kami di Komuniti Wakelet Malaysia. Dan sebelum itu, saya ingin melihat di ruangan live chat. Mari kita lihat siapakah cikgu-cikgu yang bersama dengan kami pada hari ini. Kami ada Cikgu Kamoy Hai. Cikgu Said. Saya anggap semua penonton hari ini adalah cikgu. So saya akan bagi cikgu lah. Dan kami expect daripada pelajar pun akan mengikuti So Cikgu Wang memang setia dengan webinar Wakelet. Hai Cikgu Magesh, Cikgu T, hai Cikgu Tan, Cikgu Nohayati, Cikgu Zanaria, Cikgu Lim, hai.
Ya, Cikgu Chia pun Cikgu Chia Suanio pun rajin mengikuti siri webinar kami. Cikgu Suziana, ya, Cikgu Azrin salah seorang pembentang untuk hari ini. Cikgu Kiong, Cikgu Hasia. Okey, selamat datang ke sesi webinar kami pada hari ini. Dan saya teruskan. Okey, saya teruskan dengan keperluan sesi webinar pada hari ini, iaitu tuan-tuan dan puan-puan perlu menyediakan komputer ataupun laptop dengan capakan internet yang stabil, dan perlu juga ada akaun Wakelet. Jika tiada tak apa, tapi kami galakkan anda untuk mendaftar akaun Wakelet di https://wakelet.com ataupun search perkataan Wakelet di Google Search. Dan juga tambahan juga anda boleh dapatkan aplikasi Wakelet di Android ataupun iOS, dan juga boleh memasang ataupun install Chrome extension Wakelet. Okey, seterusnya peringatan mesra untuk para peserta. Jika terdapat pertanyaan boleh diajukan di ruangan YouTube live chat. Kami akan cuba jawab dari masa ke semasa. Dan kami tak buka sesi Q&A khas kerana hari ini memang pack. Kami ada 7 orang Wakelet Ambassador yang akan berkongsi tips and trik mudah dalam masa 1 jam, dan juga kami akan umumkan juga pertandingan koleksi Wakelet. So dalam masa 1 jam ini banyak pengisian yang padat untuk anda hari ini. Dan ya, kami galakkan untuk para penonton, peserta untuk menuliskan soalan di ruangan live chat, dan kami Wakelet Ambassador akan jawab soalan anda di live chat juga. Okey. Dan pautan borang kehadiran akan diberi dan dijawab oleh peserta di akhir sesi webinar. Kami akan berikan pautan di akhir sesi webinar. Jangan risau, kami akan biarkan pautan itu tertera di skrin selama 5 minit di akhir sesi webinar supaya tiada yang terlepas untuk mendapatkan pautan. Dan juga rekod SPR KPM bagi peserta. Jika anda merupakan guru KPM, akan kami rekodkan secara manual oleh kami berdasarkan kepada nombor kad pengenalan yang diisi dalam borang kehadiran. So pastikan cikgu-cikgu mengisi borang kehadiran dengan memasukkan nombor kad pengenalan yang tepat. Okey. Dan itu untuk peringkatan mesra, dan kami juga nak promote tak habis-habis promote setiap kali siri webinar. Memang kerja kita promote je. Okey, jika anda belum lagi menyertai kami di Wakelet Malaysia di Facebook, ya, kami hampir-hampir nak mencapai seramai 1000 orang ahli dalam Wakelet Malaysia. Kalau untuk angka setakat ini, jika tak silap, kami dah ada 982 orang yang telah menyertai Wakelet Malaysia di Facebook, dan kami harapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat menyebarluaskanlah promote kepada rakan-rakan guru untuk menyertai kami di Wakelet Malaysia. So di facebook.com/group/Wakelet Malaysia ataupun search Wakelet Malaysia di Facebook. Okey, kemudian juga kami ingin mengajak anda untuk menyertai kami ataupun follow kami juga di Space Community Wakelet Malaysia di Wakelet sendiri di alamat wakelet.com/@Space Community Wakelet Malaysia ataupun gg.gg/Space Wakelet Malaysia. So pastikan anda follow kami di Wakelet, di Space Community Wakelet Malaysia di Wakelet, dan juga join kami di Facebook Wakelet Malaysia. Okey, baiklah. Berbuih-buih pula saya berbicara pada hari ini, dan ya, sudah tibalah masanya untuk kami memperkenalkan pembentang untuk hari ini. Okey, mungkin mula dengan saya sebagai moderator hari ini juga sebagai pembentang untuk hari ini. Okey, nama saya Yu Kok Hui dari Sekolah SMK Skudai, Johor. Dan saya mengajar subjek ASK Asas Sains Komputer dan juga matematik untuk pelajar tingkatan 1, 2. Okey, mendengar rendah lah. Dan saya akan mempersediakan pembentang seorang demi seorang, dan mereka akan memperkenalkan nama sekolah, dari negeri mana, dan juga subjek yang diajar. Okey, baiklah. Kita mulakan dengan jeng. Cikgu Adnin. Selamat datang Cikgu Adnin. Selamat tahun baru. Hai Cikgu Yu. Hai semua. Mungkin berjumpa lagi daripada tahun 2020. Pernah bentang 2 kali dengan Wakelet ni. Nama saya Adnin.
Kalau tagline saya kat Wakelet ialah That Cikgu Adnin, saya orang KL tapi mengajar di Johor di SMK Sungai Tiram, Ulu Tiram Johor juga. Ada apa lagi tak nak cerita? Kan? Okey. Kita teruskan dengan Encik Azrin Jaafar. Ya, thank you Sivo, Cikgu Yu. Hai Cikgu Adnin. Okey, nama saya Azrin dan saya bertugas di College Community Santubong, mengajar bidang teknologi elektrik selama hampir 9 tahun lah. Berasal dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Thank you Sibu. Okey, terima kasih Cik Azrin. Seterusnya kita mempersilakan Cikgu Muhammad Hafiz. Hai Cikgu Hafiz. Hai Cikgu Hafiz. Okey, mungkin kita teruskan dengan memperkenalkan pembentang yang seterusnya, iaitu pembentang kelima, Cikgu Goh Kok Meng yang tidak asing lagi. Hai Cikgu Goh. Hai semua, hai sibu-sibu semua. Hai semua. Lama tak keluar, gelbah sikit. Okey, nama saya Cikgu Goh Kok Meng, berkhidmat di SJKC Ciseng 2 selama Perak. Subjek yang mengajar matematik, sejarah, RBT, TMK. Itu saja. Okay, enjoy the show. Thank you all. Thank you Cikgu Goh. Okay, pembentang yang seterusnya, pembentang yang ke-6. Ya, kita pernah mengikuti webinar daripada pembentang ke-6 ni, iaitu Puan Umaimah Muhammad Idris. Hai. Okay, Pak Umar boleh unmute-kan mic? Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Puan Umaimah binti Muhammad Idris, berasal dari Perak, mengajar di Perak di Institut Pendidikan Guru kampus Ipoh sebenarnya. Mengajar secara amnya mengajar bahasa Inggeris lah. Specifically mengajar language arts dengan children's literature. Okay, thank you Puan Umar. Okey, yang akan melengkapkan barisan himpunan pembentang ataupun wakil ambassador pada hari ini ialah Cikgu Nurul Ashikin. Selamat datang Cikgu Nurul. Ya, selamat datang. Selamat petang. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nurul Ashikin binti Adam Syukri. Saya bertugas di SMK Seksyen 1 Bandar Kirara, Selangor. Saya tak mengajar, saya adalah seorang guru bimbingan dan kaunseling dan telah berkhidmat selama 15 tahun. So enjoy the webinar today lah. Okay. Hai, thank you. Okay, kita akan cuba untuk mempersilakan sekali lagi Cikgu Muhammad Hafiz ke dalam sesi live ini. Okay, kita cuba. Okay, jadi. Hai Cikgu Hafiz. Okay. Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Saya Muhammad Hafiz Muhammad Yasin. Saya mengajar di SMK Jengka 2 dan saya antara ambassador lah untuk wakil ambassador untuk Malaysia, dan saya insyaAllah akan cuba untuk memberi tips and tricks untuk anda semua. Okey, itu dia. Sebelum kita teruskan dengan agenda pada hari ini, suka untuk saya memberitahu beberapa perkara yang perlu di-take note untuk hari ini. Untuk hari ini saja, sebab kami dapat menghimpunkan dalam sejarah dapat menghimpunkan seramai 7 orang wakil ambassador Malaysia, dan slot hari ini 1 jam saja, dan setiap daripada kami akan membuat satu perkongsian selama 5 minit. Seorang akan diberi 5 minit saja. So 7 orang, total masa 35 minit. Okay. So hands on, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat hands on, nak ikut bersama, mungkin untuk sesi live ini tak dapat lakukan bersama, tetapi tuan-tuan dan puan-puan boleh ulang tonton apa dia tips dan trik yang kita kongsikan pada hari ini. Dan tanpa membuang masa lagi, saya akan membuka tirai tips dan trik mudah
dan akan saya pass kepada pembentang seterusnya. So kita jumpa seketika lagi cikgu semua. Okey, kita jumpa sebentar lagi. So kita lihat dulu agenda pada hari ini. Okey, so ada 2 objektif yang kita nak capai pada hari ini. Okey, jangan tension sangat, objektif ini bukan objektif yang seperti yang kita beri pada pelajar untuk mereka capai. Tapi itulah sebagai memenuhi syarat lah untuk webinar ni perlu ada objektif kan. So yang pertama ialah kami ingin peserta dapat mengetahui pelbagai tips and trik mudah untuk menggunakan Wakelet dan juga dapat bukan saja tahu tetapi dapat juga mengaplikasikan tips dan trik mudah yang dipelajari pada webinar hari ini dalam penghasilan koleksi Wakelet. Okey. Dan untuk tips yang pertama saya akan mulakan dengan tips yang pertama, iaitu saya akan mengajak anda untuk menggunakan ataupun memuat naik file PDF ke dalam koleksi Wakelet. Okey. Okey, harap internet hari ini okey. Okey, ini merupakan paparan. Okey. Yang ini merupakan ruang kerja untuk Wakelet saya. Okey, untuk sesi hari ini saya akan tunjukkan bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh upload file PDF ke dalam koleksi Wakelet. Kemudian apakah elemen yang boleh tuan-tuan dan puan-puan edit Okey, jika tuan-tuan dan puan-puan lihat di paparan skrin ini, okey, ini merupakan koleksi Wakelet untuk bahan rujukan digital bagi subjek asas sains komputer tingkatan 1 dan anda boleh lihat di sini ada PDF yang di-upload ke dalam koleksi ini. So bila saya klik akan dibuka satu tab baru yang memaparkan semua kandungan bagi file PDF berkenaan. Okey, tunggu dia loading. Okey, bukan masa sikit Okey, so yang ini merupakan buku teks digital untuk asas sains komputer tingkatan 1. Maksudnya di sini Wakelet bukan sahaja membolehkan kita untuk memasukkan pautan yang ada di internet, tetapi kita boleh juga muat naik file-file daripada komputer kita. Salah satunya ialah PDF file PDF. Okey, so saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh muat naik file PDF. Okey, katakan ni koleksi kita. Yang basic saya tak tunjukkan bagaimana nak create account, bagaimana nak buatkan satu koleksi yang baru. Okey, saya straight ke koleksi yang telah kita buat dan saya percaya anda ada pengalaman menggunakan Wakelet, masukkan bahan-bahan. Okey, so di sini apabila kita klik pada tanda plus, ini merupakan bahan-bahan ataupun format yang kita boleh masukkan. So just pilih upload PDF. Okey, kemudian akan keluar dialog box untuk kita pilih file PDF yang kita nak upload. Okey, katakan saya nak masukkan saya masukkan buku teks asas komputer Okey, so file tu akan di-loading, akan di-upload. So dia akan masih ambil masa sikit bergantung pada size file PDF yang kita upload Okey, ini proses untuk kita upload PDF. Okey, so tadi kita dah pilih mana satu format yang kita nak masukkan, upload PDF, lepas tu pilih file. So bila dah upload, ia akan keluar paparan seperti ini dan kita sebenarnya boleh edit kita boleh berikan sesuatu yang bermakna boleh tambahkan teks untuk file yang kita upload ni. So biasanya untuk tajuk, kalau tajuk kita dah masukkan full name yang contoh kat sini ialah asas sains komputer tingkatan 1 dan dia akan ikut sekali dengan extension .pdf tadi kan. So kita boleh delete yang tu, lepas tu description apa-apa yang bermakna Okey. Buku teks, asas, sains, komputer, tingkatan 1. So untuk buku teks memang, untuk description memang tak ada apa yang boleh kita masukkan kecuali kalau kita upload modul, lepas tu kita boleh masukkan beberapa perkara untuk
So, seperti tarikh untuk mereka siapkan apa yang perlu mereka buat dengan modul berkenaan. So nanti saya tunjukkan modul pula, upload modul dan apakah description boleh kita masukkan. Okay, so tajuk kita boleh tukar, description kita boleh ubah dan juga kita boleh berikan cover image untuk file PDF ni. So contohnya saya nak uploadkan, nak masukkan cover lah untuk file PDF ni. So yang ni lah cover lah, cover untuk asasan komputer, dan cover ini saya ambil daripada file PDF sendiri. So sebenarnya saya gunakan cara print screen. So bila saya buka file PDF tu, guna mode full screen, lepas tu print screen dan crop dan dapatkan cover image ni. Okay, so cover image ni dia punya ratio lah 4:4:3 ratio dia 4:3. Okay, maafkan saya kalau lebih 5 minit Okay, so done. Okay, selesai. So title, description dengan cover image ada Kalau katakan nak tiada cover image, yang kita tiada cover image ataupun cover image kita nak gunakan gambar-gambar yang biasa-biasa, yang general, kita boleh choose from library. So dari sini kita boleh ambil gambar daripada Unsplash lah, free tak ada copyright. Okay, contoh done. Okay, ini untuk bahagian upload PDF. Okay, kalau dah selesai kita klik done. Okay, so saya balik ke ruang kerja dan saya nak tunjukkan contoh modul-modul yang telah saya upload ke dalam Galaxy Wakelet. Okay, contoh ni daripada modul matematik tingkatan 1. Okay, so di sini tuan-tuan dan puan dapat lihat tajuk saya dah berikan, lepas tu saya berikan arahan untuk pelajar sila muat turun dan cetak, tarikh hantar pada 31 April 2021. Kalau ada arahan lebih kompleks, lebih detail, cikgu-cikgu perlu gunakan teks lah untuk masukkan dan juga cover image saya masukkan So kalau cikgu-cikgu nak buat cover image sendiri yang simple-simple, boleh je. Seperti yang saya buat, saya gunakan Google Slide. Okay, so masukkan layout dia, apa themes dia, pilih themes. Kalau nak senang pilih theme ni lah, saya pilih theme, material. Lepas tu yang ni masukkan sebagai, untuk teks kita masukkan sebagai word art Ni pun saya belajar daripada Cikgu Anin sebenarnya. Edit menggunakan Google Slide. Kalau nak lebih cantik boleh gunakan Canva. Okay, kemudian kita lihat pada page setup, cikgu pilih 4:3. Lepas tu anda siap download sebagai JPEG atau PNG. Lepas tu upload lah sebagai cover image dalam modul ini. Dan last sekali perkongsian saya ialah cikgu-cikgu boleh export koleksi cikgu sebagai PDF. Okey. Contohnya, okey, untuk topik ni Okey, perhatikan ada video, ada teks, ada gambar. So, kalau kita export sebagai PDF, klik pada ikon arrow ni, lepas tu ambil export as PDF. Export as PDF, kita lihat apa yang akan berlaku jika kita export sebagai PDF. Dalam tu ada format gambar, teks dengan video. So apa yang akan terjadi? Dan okey, dah selesai download PDF. So kita lihat apa jadi pada file PDF ni. Okey, kena save dulu, saya save. Mana-mana pun nanti saya delete balik lah. Okey, saya buka file tadi. Okey, so video ni kita boleh klik lah, ada link. So untuk cikgu boleh sharekan link Galaxy Wakelet ini ataupun boleh kongsikan PDF lah. Kalau nak simpan di komputer untuk pelajar, boleh berikan PDF. Dan last sekali ialah file PDF kita upload tak boleh lebih pada 50 MB tak boleh lebih pada 50 MB. Dan kalau lebih cikgu perlu upload di Google Drive dan masukkan melalui Google Drive.
Okey, yang tu saya tak sempat nak kongsikan. Okey, saya rasa saya dah lebih 5 minit. Minta maaf. Okey. Dan selesai perkongsian saya dan seterusnya saya akan mempersilakan untuk perkongsian tips yang kedua akan dikongsikan oleh Cikgu Adnin. Okey, hai Cikgu Adnin. Sorry sebab masa. Okey, tak apa. Untuk tips saya ni saya rasa saya perlukan Cikgu Yu tekan next kan ya untuk saya, boleh ke? Okey, boleh. Saya rasa saya boleh view kat sini je. Okey, untuk tips pada hari ini untuk saya dalam masa 5 minit ni saya cuba adalah untuk macam mana kalau kita nak buat koleksi Wakelet tapi bahan-bahan kita langsung tak ada dalam bentuk digital, dalam bentuk bercetak saja. So kebetulan saya pun ada buku ASK juga. Saya tak tahu kenapa kita semua ada buku ASK. So kalau macam buku ASK ni dia ada PDF format yang boleh kita download daripada internet. So mungkin kita boleh masuk straight daripada internet je. Tapi kata kalau ini buku rujukan yang memang kita tak jumpa dia punya PDF file dia atau PDF version dia. So macam mana kita nak masukkan lagi dalam koleksi Wakelet kita? Okay, so Cikgu Yu, next please. Hari ini saya akan buat demonstration menggunakan video dari cadangan daripada Ambassador Cikgu Azrin. Okay, saya akan tunjukkan macam mana kita, beberapa cara macam mana kita boleh masukkan benda tu lah. Okay, Cikgu Yu boleh tekan play dia. Okay, so ini saya punya paparan kepada Wakelet collection kita lah. So maksudnya saya dah wujudkan tapi sekarang ni saya nak masukkan bahan-bahan saya yang dalam bentuk offline lah. So apa benda yang pertama, of course kita akan buat, kita tekan edit collection. So butang hijau tu dah wujud kat bawah tu. So kita tekan dan saya rasa cikgu boleh teka lah. Biasanya kita akan tangkap gambar, lepas tu kita masukkan dalam kita punya Wakelet tu. Biasa macam cara benda lain lah. Kalau cara lain pun kita add text. So saya akan tunjukkan cara yang mungkin cikgu expect kita akan guna. So kat sini saya kecilkan dulu Wakelet saya buka saya punya tablet punya camera app. Lepas tu saya tangkap page tu. Okay, lepas saya tangkap saya kecilkan semula. And then saya buka balik Wakelet, saya masukkan, saya ambil image, saya tekan set upload an image. Lepas tu kita pun klik lah gambar mana yang kita nak masukkan tu. Okay, so sekarang ni cikgu boleh tengok lah kalau let's say dalam collection Wakelet kita tu bila kita dah add gambar tu, dia akan ada paparan macam ni. So paparan ni tak ada masalah lah untuk pelajar kita sebab dia agak jelas. Tapi problem dia, kadang-kadang mungkin kita nak sediakan bahan tapi waktu tu tengah malam. Jadi kamera kita tak berapa jelas sangat. So kat situ mungkin kita kena guna cara lain lah. Dan satu lagi kalau cikgu tengok ada banyak area yang tak diperlukan tu, mungkin bila kita tangkap gambar macam ni pelajar nampak dia rasa macam kurang menarik lah. So saya nak tunjukkan pula cara kedua. Cara kedua ni lain sikit, iaitu kita nak tarik teks sahaja. Kita tak nak ambil the whole page, kita nak ambil teks sahaja. So saya akan tunjukkan menggunakan aplikasi Google Lens. Nanti saya akan post dalam link dia lah. Okay, Google Lens ni dia aplikasi kamera juga, cuma beza dia bila kita tangkap gambar tu, cikgu akan tengok bahagian mana yang ada teks dia akan putihkan. Maksud bahagian yang diputihkan ni, teks yang diputihkan ni maksudnya cikgu boleh copy. Okay, so saya akan tunjuk kat sini. Contohnya saya nak note 5678 saja. Saya tak nak whole page ni sebab banyak sangat info. So saya tekan lama-lama, saya tarik sampai ke nota yang paling bawah sekali kat B dan C tu. So kalau cikgu tengok kat sini seolah-olah ni macam kita copy biasa daripada website kan. Lepas tu menu kat bawah tu akan tukar, kita ambil copy text. Kat situ saya perasan ada butang copy to computer, yang tu cikgu boleh explore sendirilah sebab dia sangat superb feature tu. So kita ambil copy text, pergi balik kat Wakelet kita, tekan butang plus dan kita add text. Okay, kat bahagian untuk kita type ni pun kita paste lah apa yang kita dah copy tadi tu. So cikgu tengok daripada tadi tu dia hanya atas bercetak tu, sekarang ni dah ada dalam bentuk digital dan kita boleh edit. Kadang-kadang mungkin setengah teks tu dia tak berapa tepat sangat, mungkin biasa formatting dia lari sikit, tapi tak ada masalah lah. Bagi saya cikgu dah lepas paste tu, cikgu semak-semak dia punya formatting sajalah. So saya rasa ni lebih cepat daripada kita type semula kita punya bahan tu.
Okay, so kat sini saya tengah edit. Benda ni recorded sebenarnya. So, okay. So sekarang ni dah masukkan dah. So saya adalah bahagian nota saya dalam Wakelet dah cantik dalam tu. Okay. Sekarang kita nak compare dua cara ni. Kalau kita guna cara tangkap gambar tadi tak ada masalah. Tapi mungkin kadang-kadang teks tak jelas. Kadang-kadang kita nak nota tu 5, 6, 7, 8 je tapi kita tertangkap habis whole page. Jadi apa yang kita boleh lakukan ialah kita guna cara ni lah. Dan cara kelebihan kedua dia, kalau cikgu bagi kepada pelajar, pada paparan pelajar, cikgu akan nampak ada butang immersive reader pada teks tadi. So immersive reader ni anda akan diadakan dalam 3 minggu. Bina satu algoritma dalam bentuk seudo kod untuk memerihalkan jadual. Maksud dia, bila teks tu cikgu masukkan straight dalam cikgu punya Wakelet collection tu, cikgu boleh minta Wakelet tolong bacakan. Dalam kata lain, pelajar boleh minta Wakelet tu tolong bacakan dengan fungsi immersive reader tu. So mungkin pelajar kita, diorang prefer pembelajaran secara lisan, diorang suka dengar, diorang tak suka baca. So cikgu boleh buat benda ni lah untuk diorang. So ini adalah satu tip saya lah. Saya ada masa 30 saat lagi, saya try, saya boleh share satu lagi cara tak? Okay, yang ini saya akan share screen saya sekejap. Lama. Okay, kalau cikgu biasa nampak ni, yang ni ialah Google Docs saya lah. Okay, katakanlah kalau cikgu tak ada kamera yang boleh tangkap ke ataupun Google Lens mungkin tak boleh berfungsi kat handphone cikgu, tak apa. Cikgu buka komputer, cikgu pergi kat Google Docs. So website dia ialah docs.google.com. Ni saya nak terangkan satu feature lah. Mungkin cikgu tak tahu sebab saya tak tahu kenapa Google sorok benda ni. Cikgu pergi kat butang tools and then cikgu ambil feature voice typing. Okay, cikgu klik kat situ. Voice typing ni dia akan ada satu function kat sini di mana cikgu boleh baca apa yang cikgu nak type tu. So kat sini by default dia akan letak English. Cikgu boleh scroll ke atas dan cikgu akan nampak ada bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni memang bahasa Malaysia kita lah. So kita test kat sini. Saya nak buat test tengok benda ni boleh faham tak apa yang saya cakap. Okay, harap-harap jangan tersasul lah. Assalamualaikum semua cikgu. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat Nescafe menggunakan biji kopi Arabica dan daun teh yang dipetik khas daripada Cameron Highlands. Nokta. Alamak, okey. Kesalahan dia ada kat sini, kau jadi kopi abang Arabica lah. Okey, kat sini sebab tadi saya pun tersasul juga. So apa yang cikgu boleh buat kat sini ialah kalau cikgu tak boleh guna feature Google Lens tu, cikgu buka Google Docs, cikgu buat voice typing ni, lepas tu cikgu bacakan ajalah artikel nota mana yang cikgu nak tu. Bila dah siap, cikgu copy semua benda ni, bawa pergi kat Wakelet collection kita. Macam sama juga, edit collection, tekan butang plus, add text, dan lepas tu kita tinggal paste saja. So dalam kata lain, kita tak payah dah nak type balik semua nota yang ada pada buku teks kita tu. So kita boleh bacakan je mana satu yang kita rasa penting, kita bacakan point tu. In fact saya rasa kalau cikgu nak buat lagi ekstrim, cikgu boleh juga minta pelajar tolong bacakan. So cikgu boleh minta pelajar A tolong bacakan daripada nota ni sampai nota ni, masukkan dalam Wakelet kita, lepas tu kita boleh jadikan satu bahan untuk pelajar-pelajar kita lah. Okay, so itu sahaja tips saya untuk hari ni yang berkaitan dengan cara untuk mendigitalkan sesuatu bahan tu kalau bahan tu dalam bentuk tak. So hopefully bermanfaat. Saya pass spotlight kepada pembentang seterusnya iaitu Cikgu Azrin. Terlebih masuk juga, sorry. Okay, terima kasih Cikgu admin, idol saya tu. Alright, jelas Cikgu Yu? Jelas, suara sejelas. Alright, saya teruskan. Alright, tips yang ketiga untuk petang ini adalah bagaimana cara kita nak buat koleksi Wakelet menggunakan Android phone, menggunakan handphone sahaja. Dan video ni saya record, untuk maklumat semua, video ni saya record pagi tadi dalam tempoh 5 minit, 20 second, 5 minit dan 20 saat.
Saya cuba terangkan dengan cikgu-cikgu semua lah. Mungkin bukan yang baru tapi kita refresh lah. Alright. Pada paparan ni kita lihat seperti biasa koleksi Wakelet kita boleh install dari Play Store. Okay, klik pada Play Store. Kemudian kita type Wakelet pada ruangan yang disediakan and then kita klik install. Yang ini semua dah biasalah kita install apa-apa aplikasi daripada Play Store kan. Alright. And then untuk login pertama kita guna Gmail lah. Gmail apa-apa akaun Gmail sama ada terpulang bergantung dengan email masing-masing lah, sama ada menggunakan Gmail ataupun kalau untuk case ini saya gunakan Android lah. Saya gunakan Gmail and then login successful. Kemudian maknanya kita dah login dalam Wakelet kita, Wakelet dalam menggunakan telefon. Jadi ini paparan dia lah. Jadi bagaimana kita nak cipta ataupun buat koleksi Wakelet yang baru. Okay. Sebagai contoh untuk kali ini saya akan kongsikan bagaimana cara nak sediakan koleksi Wakelet yang ini. Rujukan penulisan ilmiah 2021. Contoh cikgu-cikgu nak cari bahan rujukan daripada internet. Jadi takkan dalam di mana-mana sahaja sebab kita guna handphone kan, jadi kita ada masa yang tanpa had untuk cari bahan rujukan. Jadi sebagai contoh ini dari cikgu dah cuba boleh dapatkan apa-apa bahan lah. Contoh di sini kenyataan media lah tentang pembelajaran digital. And then kalau cikgu perasan di sebelah atas tadi tu, di sebelah atas, okay, kita ulang semula. Klik pada butang share, yang saya bulatkan kuning tu, kemudian create a new collection. Okay, cipta koleksi baru, kemudian masukkan title, contoh rujukan penulisan ilmiah. Alright. Kemudian klik pada butang create lah, and then kita share semula. Yang ni bahan yang kedua. Bahan yang apa-apa bahan yang kita dapat daripada Google lah ataupun internet, apa-apa browser. Dan apa yang saya nak tekankan di sini adalah butang titik 3 di atas ni lah. 3 titik bertindih ni. Itu yang saya nak kongsi lah. Tapi rasanya semua dah biasa guna lah. 3 titik bertindih tu. Yang ini bahan yang kedua. Bahan yang kedua yang kita nak masukkan dalam koleksi Wakelet. Klik pada butang share. Sama saja. Kita ulang. Yang ini saya ulang 3 kali lah. Sebab ada 3 koleksi bahan yang saya nak masukkan dalam koleksi bahan penulisan ilmiah 2021 tadi. And then cari ikon save Wakelet tu. And then masukkan dalam rujukan penulisan ilmiah 2021 tu. And then tekan save. Alright. Kemudian cari lagi bahan yang ketiga, pun sama, tekan pada butang 3 tu. Titik 3 tu. And then cari ikon Wakelet, save. Sangat mudah. Dalam beberapa minit apa-apa bahan kita dah simpan dalam satu Wakelet. Jadi dalam satu koleksi Wakelet. Jadi bila kita nak start penulisan ataupun apa-apa bahan rujukan, contohnya apa-apa video contohnya, kita boleh simpan terus. Kita tak perlu nak buka laptop, ambil masa sebab handphone ni sentiasa bersama kita kan. And then dah siap rujukan penulisan. Okay, macam mana cara yang tadi itu adalah bagaimana cara kita nak masukkan gambar. Rasanya sama juga yang cikgu Sifu saya, cikgu Yu terangkan tadi. Bagaimana nak tambah image ataupun edit image untuk koleksi Wakelet guna kalau
di sini ada 3 lah. Ada 3 dah koleksi dia yang dimasukkan dalam koleksi wakilan rujukan penulisan ilmiah 2021. And then untuk edit, tekan pada ikon pencil atas tu, and then di sini kita boleh tambah description lah untuk kita kemaskan koleksi wakilan tu. And then yang ini cikgu you pun dah jelaskan awal-awal tadi, choose untuk kita mudah sebab kita mau cepat kan, splash image, kita guna ya gambar yang free untuk diguna. Alright, choose splash image, kemudian pilihlah apa-apa gambar yang sesuai lah, contoh writing, ini saya guna writing, gambar, writing, siap. Kita dah berjaya masukkan, kemudian masukkan sedikit description pada ruang description tu, bahan rujukan internet, kita privatekan untuk diri sendirilah contoh, sebagai contoh kalau kita nak kongsi dengan rakan lain mungkin kita boleh setkan visibility dia dengan ada pilihan yang lain lah sama ada public ataupun private Kemudian yang ini pun background image pun kita boleh tukar, choose unsplash image. Yang untuk kali ini saya pilih type lah atas tu, cari gambar yang sesuai, cari boleh zoom in, zoom out, kita crop dia ikut kesesuaian. Kemudian tekan save. Siap, satu koleksi yang lengkap untuk cikgu-cikgu untuk simpan bahan rujukan ilmiah melalui daripada internet. Selesai. Alright. Kemudian ini hasil dia lah. Kalau nak tambah item lagi, contoh kalau nak tambah item pun secara terus boleh add a link daripada koleksi wakilan itu sendirilah. Ini sama je. Tapi yang lagi mudah yang cara yang mula-mula tadi lah. Tekan ataupun klik pada butang 3 titik atas tu. Share seperti biasalah, share dokumen. Alright, and then kita tengok hasil dia. Di sana, ini hasil dia. Baru pagi tadi saya siapkan. Ada tiga koleksi bahan rujukan internet. Sebagai contoh lah, mungkin boleh digunakan untuk koleksi video contoh. Saya ambil contoh lagi satu. Koleksi video. Yang ada lah, this one. Contoh di sini untuk koleksi semua koleksi video YouTube yang ada disimpan dalam ni. Semua menggunakan Android phone itu contoh lah semua video-video YouTube yang ada disimpan dalam ni. Pun boleh. Hanya menggunakan telefon bimbit. Alright, saya rasa saya itu saja tips petang ni. Semoga santai dan bermanfaat untuk semua. Saya serahkan dengan Cikgu Hafiz mungkin, insyaAllah. Silakan Cikgu Hafiz. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini saya Muhammad Fi Yasin akan menerangkan tips and trik mudah. InsyaAllah akan cuba dalam masa 5 minit cikgu you. Okay. Okay, saya akan share ke skrin. Cikgu Hafiz boleh share sekali lagi? Okay, share sekali lagi Okey, sementara itu penonton bolehlah mengikuti Cikgu Muhammad Hafiz di Backlet menggunakan handler Muhammad Hafiz huruf besar. Okey, teruskan Cikgu Hafiz. Okey. Ini saya akan
terangkan tentang untuk share workload. Okay, share workload untuk workload saya ni ada beberapa jenis untuk kita tahu bahawa workload ni adalah salah satu daripada cara untuk kita share lah berkaitan dengan contohnya saya ada view di sini ialah profile saya. Okay, profile saya ni kita boleh share kita punya profile di sini. Okay, koleksi ni saya buat sendiri koleksi saya. Okay, koleksi boleh pada pelajar. Contohnya pelajar untuk share berkenaan dengan berkenaan dengan pembelajaran dan juga PTPC. Sekarang pun kita telah menghadapi masalah dari segi PKP dan kita tahu maknanya kita share maklumat ni kita boleh terus di dalam WhatsApp dia ataupun Telegram, Facebook dan juga Twitter. Okey, caranya ialah kita tekan di sini. Kita tekan. Kita boleh share collection kita. Okey, sebagai contoh kita boleh share menggunakan QR code. Okey, QR code. Maknanya QR code ni kita boleh memudahkan kita untuk kita scan menggunakan QR code dan kita boleh bagi kepada pelajar melalui handphone ataupun email dan sebagainya. Dan juga kita boleh share menggunakan Zoom. Ini adalah salah satu daripada cara untuk kita berkenaan dengan collection kita nak share. Okey. Maknanya kita share pelajar sekolah rendah pun boleh kerana tidak memerlukan akaun kan. Cuma sebab workload ni dia terbuka dan kita boleh simpan collection kita boleh share menggunakan dia boleh di-sharekan melalui pautan dan juga sebagai salah satu daripada perkara yang boleh kita share punya collection kita lah kan. Okay. Okay, kita boleh share menggunakan Teams. Okay, Teams adalah salah satu daripada cara kita untuk kita share. Okay, dan juga menggunakan Twitter. Kita tekan je tab sini dan kita akan tahu berapa mana ni kita masukkan kita punya password dan kita boleh share dalam Teams. Mungkin pada Bina lah, cuma saya nak terangkan penggunaan share ni. Okay, paling senang kita boleh gunakan Facebook pun boleh. Kita boleh tekan saja facebook.com dan kita setiap yang kita share tu kita boleh beritahu pada orang lain berkenaan dengan apa yang kita nak kongsikan. Okay. Satu lagi untuk copy juga kita punya workload ni boleh copy. Okay, link itu copy. Boleh masuk juga kita punya collection tu dalam kita punya collection kita sendiri. Okay, sebagai contoh kita boleh tekan macam sini. Dalam collection saya ni, saya boleh masukkan collection saya juga. Memang amat memudahkan. Maksudnya kita edit collection. Kita boleh collection kita dalam collection tu sendiri. Okay, ini memang sangat memudahkan lah. Macam ni collection saya ni ada dalam ni, saya boleh ambil dan masuk lagi collection tersebut. Menggunakan editing tersebut. Dia memang sangat memudahkan lah. Kan? Okay, kita tunggu masa sekejap. Okay, kita tengok macam mana collection. Okay. Sebab harap-harap internet okey lah. Okay. Okay, tak apa. Okay, ada masalah sikit. Seni hujan. Okay. Okay, kita boleh tekan warna hijau sini. Okay, bila kita hijau ni maknanya kita boleh hyperlink di sini. Okay, bila link di sini kita letak dia punya pautan dia, insyaAllah collection kita akan
terus panggil apa? Terpapar dalam koleksi. Dia boleh berlapis dekat situ. Okey. Baiklah. Untuk kepada semua guru ataupun pelajar sendiri pun kita boleh share collection kita. Tentang embed pun boleh juga di sini, embed pun boleh juga, tak ada masalah. Dan kita boleh share juga dekat dalam Google Site. Google Site tu okeylah, panjang lagi masa. Saya mungkin ambil yang pendek je. Okey, mungkin share ni kita boleh gunakan memudahkan. Ni adalah salah satu daripada embed collection. Kita boleh ambil collection tu, ambil kita punya kod kat sini. Memang sangat memudahkan. Itu masuk dalam Google Site. Okey. Kita copy dan masuk dalam Google Site, kita boleh hantar ke dalam kita nakkan. Okey. Mungkin dah lepas masa kita share kepada Cikgu Goh. Okey, Cikgu Goh. Okey, terima kasih Cikgu Hafiz. Okey, sound check. Cikgu Yu, suara okey ke? Suara cun. Dah lama tak dengar suara Cikgu Goh. Okey, terima kasih. Okey, saya akan 5 minit. Saya harap saya tak lebih dari 5 minit lah. Okay, so saya akan start sharing my screen. Okay. Alright. Hari ini saya akan kongsikan tips and trick tentang bagaimana kita nak embed video ataupun rakaman video yang sedia ada dengan menggunakan menggunakan video yang sedia ada ataupun kita boleh record screen dengan guna platform yang percuma iaitu Screencastify. Sekejap saya check ada masuk. Ada. Okay. Okay. So okay, saya akan skip bahagian bagaimana kita nak register account Wakelet dan semuanya. Okay, saya anggap sebab sebelum ni Cikgu Yu dah tunjuk bagaimana kita nak buka koleksi yang baru dan sebagainya. Ini adalah Wakelet home saya. Okay, ini adalah Wakelet home saya. So, hari cara sebenarnya dia mempunyai 3 cara, tetapi saya akan kongsikan yang paling mudah lah. Contohnya sikit yang untuk langkah seterusnya, anda memerlukan account Wakelet yang ada. Lepas tu ada satu lagi platform iaitu Screencastify. Boleh dapatkan yang Screencastify itu boleh masuk dalam tambah Google tab ataupun masuk type saja Screencastify, lepas tu install. Dia akan built in dengan dalam Google Chrome. Okay, bila dia built in dalam Google Chrome, dia akan muncul satu ikon di sini, nampak satu arrow yang nama yang berwarna merah, ada tulis Screencastify screen video recorder. Okay, dan untuk yang basic dia 5 minit saja, jadi cukuplah. Kalau 5 minit campur 5 minit campur 5 minit kan boleh dapat. Dan sekiranya kita dah ada 2 account ni, kita kembali ke sini kan, kembali ke sini. Okay, di sini ada 3 titik kecil. Okay, biasa 3 titik kecil. Untuk method yang pertama, cara yang pertama, kita boleh set up sebenarnya dalam Wakelet kita dengan pergi ke account setting. Okay, so kita pergi ke account setting. Di sini adalah maklumat kita. So saya tak sentuh yang bahagian ni, saya hanya sentuh apps. Okay, bila kita tekan apps saja, sekiranya belum ada belum connected dengan Screencastify, boleh tekan sah. Dan di sini juga boleh disconnect. Bila tak mau boleh disconnect. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, Screencastify adalah share dengan third party. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan akan tanya, saya tak mau share dengan third party dan sebagainya. Boleh, nanti saya akan tunjukkan cara yang seterusnya. Okey, ini adalah cara yang pertama. Okey, cara yang kedua adalah kita masuk ke Screencastify. Sekiranya tuan-tuan dan puan dah register dan mempunyai account, okay, secara automatik bila kita tekan kat butang ni, dia akan keluar. Sekejap dia akan keluar paparan sebegini ada ni dan sebagainya. Dan kita boleh set up di sini. Contohnya kita nak record, dia ada satu macam butang record for apps. Maksudnya bila kita record, kita share dengan
platform third parties, okay, ataupun share dengan Wakelet. So saya tekan saja, dia akan muncul Wakelet. Okay, Wakelet kita tekan saja, dia akan tanya your next will be automatic share dengan third party, will not store. Maksudnya bila sebelum yang connect dengan Wakelet, kita yang record dia akan simpan dalam Screencatify. Bila kita connect saja, dia akan masuk dalam Wakelet secara automatik. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan tak mau share melalui third party dan sebagainya kan. Ada satu cara lagi iaitu cara yang ketiga. Tadi cara pertama dari Wakelet, cara kedua dari Screencatify, cara yang ketiga adalah dari kita kena buat sedikit prosedur. Okay. So cara yang ketiga apabila tuan-tuan dan puan dah ada account Screencatify, okay, saya buka ni, tertutup pula. Okay, masuk ke My Recordings. Okay, jangan risau, ini free 5 minit saja. Dan dia kena install. Bila masuk dalam Screencatify, dia akan minta connected dengan Google Drive. Okay, itu connected. Dia akan simpan segala yang video yang kita record dalam Google Drive. Okay, so bila kita, ini adalah antara contoh-contoh video yang saya record. So, kita dah tak mau melalui third party kan. Tadi yang melalui third party, kita sebenarnya boleh tekan mana-mana video yang kita nak. Contohnya saya nak yang ini. Okay, contoh ya. Yang ini saya nak contoh video contingency leadership. Okay, saya tak mau play Okay, bila ini adalah recorder, bila kita nak sharing masuk dalam Wakelet tu, sebenarnya kita nak cari yang butang share. Okay, tak ada Wakelet kan? Tak apa, jangan risau, kita more option. Dia akan secara automatic share dengan Wakelet. So, kita cari yang share to Wakelet, kita tekan. Kejap Tekan luar pun. Ya. Okay. Ya Saya refresh kejap. Takut line internet sini pun hujan juga macam Cik Hafiz. Okay, kita boleh tambah share Wakelet. Okay, saya tadi tutup. Okay, so I'm back. Ada share button. So go to my recording. Okay. Dah ada. So kita share dengan Wakelet. So saya check tengok balik sini. Takut data masuk. Sekiranya dia mungkin ada masalah sikit keterang internet, sekiranya tak boleh, tapi kita boleh copy link. Kita copy link dari Google Drive kita copy linkkan dia. Enable copy link. Sekejap nak perlukan masa sikit. Okay, bila tak copy ni, alamak, dia bagaimana tadi lambat tengok banyak yang keluar. Okay, dia suruh saya sabar sikit ni. Ya. Okay, bila dah copy link tadi, dia save to Google Drive. Tekan je save, kena sign in dulu. Okay, sign in dengan account yang Google Drive tadi. So, saya sign in dengan account saya. Okay, dia ada sedikit setup dan sebagainya dan allow. Okay. Okay, so just a moment, dia akan upload kepada Google Drive dan kita akan dapat link. Bila kita dapat link dan semuanya, kita boleh masuk create a new collection ataupun dia akan secara automatik keluar satu collection. So, itu tunggu kejap sementara tunggu kejap. Banyak ni. Kalau dah ada, dah siap semua, dia akan secara automatik muncul. Itu yang cara ketiga. Seterusnya, sekiranya tuan-tuan puan nak jimat masa nak semua, nak jimat masa lagi kan. Sebenarnya kita dah mula satu koleksi kan. Kita tekan tambah saja. Kita boleh search mana-mana YouTube yang ada ataupun kita boleh melalui Google Drive ataupun Figrit. Contohnya saya nak YouTube. Okay, ada masa lagi yang 5 minit. So, kita search saja DC ke apa video yang cikgu nak.
terus saja add dan dapat. Ya, saya try satu. Tak ada sahabat cari ni. Saya cari Cikgu Yu ni. Cikgu Yu lah. Okay, bila kita dapat yang tu, kita klik mana-mana video yang kita nak, secara automatik dia akan muncul dalam collect. Dan jangan lupa kita kena tekan done. Okay, saya cek tengok. Okay, dah macam tu. Okay, itu saja saya pulang kepada Cikgu Yu. Seterusnya adalah saya perkenalkan pembentang adalah Kak Umay. Saya serahkan platform ni. Assalamualaikum. Hai Kak Umay, silakan. Ya, saya dah share screen, Cik Yu. Assalamualaikum. Tips saya hari ni amat mudah. Sebenarnya apa yang Cikgu Yu dah buat, Cikgu Adnin, Cikgu Azrin, Cikgu Hafiz, Cikgu Go dah buat tu, semua saya compilekan dan jadikan idea yang mereka telah, tips yang mereka telah share, kongsikan. Sekarang ni saya buat sebagai lesson plan. Kerana saya memikirkan di dalam kalangan Wakelet community Malaysia ni ramai ni cikgu. Jadi saya berfikir bahawa kita boleh gunakan platform Wakelet ni untuk menyediakan lesson plan kita. Ada guru dan juga ada pensyarah yang bercita-cita besar nak jadi guru cemerlang, pensyarah cemerlang. Jadi ini adalah satu platform yang boleh simpan semua sumber dan juga resources untuk dijadikan sebagai bahan bukti kepada siapa-siapa sajalah yang nak observe kita kan. Tak adalah sampai begitu, tetapi saya juga mempunyai pelajar, ramai pelajar yang akan keluar praktikum pada 1 hari bulan Februari ni. Jadi saya juga berfikir why not kita gunakan lesson Wakelet ni untuk sediakan lesson plan. Maksudnya kita dah tahu apa flow kita. Kita dah tahu apa bahan yang kita nak sediakan. Semuanya di dalam situ. Jadi tadi Cikgu Yu dah sediakan, tunjukkan cara untuk sediakan PDF, upload PDF. Cikgu Adnin masukkan, apa tadi ya Cikgu Adnin? Google Lens, masukkan teks. Yes, itu guna immersive reader. Dan juga Cikgu Go video. Jadi dan kita boleh juga gunakan handphone untuk upload bahan. Jadi semua tu dah ada, dah sedia dah. Jadi ini adalah salah satu bahan yang saya akan gunakan semester ni. Semester kami akan bermula pada 20 hari bulan juga. Sama macam sekolah, insya-Allah. Kita tengoklah apa jadi ya dengan COVID ni. Jadi ini adalah salah satu bahan yang saya gunakan untuk biblioterapi. Jadi saya menggunakan lagu fight song, Ratio Platten. Okay. Dan juga ini gambar yang saya tak gunakan Unsplash. Saya gunakan gambar sendiri, saya upload image. Jadi yang ini juga adalah video tentang cerita bagaimana Ratio Platten menjadi seorang penyanyi yang hebat. Dan ini adalah video saya cari daripada YouTube, bahan lagu fight song oleh Ratio Platten, official video clip dia. Dan kemudian saya juga ada lyrics fight song tu yang saya type sendiri dan saya juga boleh menggunakan immersive reader yang ni ya untuk kita dengar apa lyrics tu cerita. Jadi kemudian dan ini adalah bahan yang saya buat sendiri untuk pelajar saya speak the chorus. Maksudnya pelajar akan menggunakan lirik itu juga dan mereka akan baca. Jadi macam mana diorang nak baca? Mereka boleh guna Flipgrid ataupun mereka boleh record video seperti yang Cikgu Goh ajar tadi. Tak payah guna Screencastify, biasa-biasa pun boleh juga. Dan upload gambar tu, video tu ikut Flipgrid. Dan kemudiannya
mereka juga boleh draw, write and share. So this is actually dekat sini pun saya dah sebenarnya menyediakan langkah-langkah supaya senang untuk pelajar tahu apa yang saya nak buat. Di langkah pertama, students draw a sketch that personalizes the theme of the song, write about their drawing and then share their sketches. So bagaimana diorang nak share? Kita boleh collaborate. Maksudnya kita boleh invite pelajar untuk upload hasil kerja mereka atau tugasan mereka di sini juga, ataupun kita boleh sediakan lagi satu koleksi untuk pelajar hanya upload mereka punya tugasan. So it's very easy. So then they can share what they like about the fight song. Jadi itu yang menariknya tentang Wakelet ni, di mana kita boleh letak semua bahan kita di sini. Dan juga saya ada letak kat sini link kepada activities yang seterusnya menggunakan website seorang cikgu di sini. Dia menggunakan songs and activities for English language learners. So banyak lagu kat sini, jadi you boleh browse through saja kat situ, insyaAllah. Jadi itu sebenarnya adalah saya seperti merumuskan apa sahaja rakan-rakan saya di sini dah share, tips yang mereka dah share, dan saya kumpulkan di sini dan menjadikan satu contoh lesson plan. Saya harap cikgu-cikgu dan juga trainee saya yang akan pergi ke sekolah untuk praktikum selama 3 bulan, pelajar semester 6 saya juga dapat memanfaatkan platform Wakelet ini. Okey cikgu Yu, saya rasa saya seorang je yang di bawah 5 minit kot. Tahniah Kak Umay. Okey, terima kasih cikgu Yu. Dan saya ingin menjemput ambassador kita yang terakhir yang akan buat persembahan dia, iaitu Cikgu Ashikin. Silakan cikgu. Hai Cikgu Ashikin, silakan. Ya, hai. Okay, saya dah share screen. Okay, baik. Okay, so untuk 5 minit saya akan terangkan apa tips yang saya nak share hari ni. Okay, this is a time to pay off. Means apa penakdalan yang cikgu dah share dengan students, apa penakdalan yang cikgu dah bagi pada pelajar. So this is a time to pay back. So we need something back from them. Okay. So dekat sini saya nak share satu tips macam mana kita nak dapatkan feedback. Okay, feedback. Kita fokus hari ni kepada mungkin motivator. Okay, sebab saya seorang kaunselor, saya tak mengajar. So mungkin saya buat program. Dan mungkin saya juga jadi penceramah ke kan. Jadi we need some feedback in the end of the program. Okay, lagi satu mungkin cikgu juga. Okay, after class, selepas kelas cikgu dah penat mengajar, dah bagi something dekat students. So kita nak feedback from students. Okay, mungkin nak komen ke anything ke. Cara ni juga cikgu boleh gunakan untuk collect diorang punya assignment pun boleh. Tapi saya fokus hari ni how to get the feedback from audience. Okay. Dan sesuai juga untuk coach-coach kat luar sana yang buat program kan. So nak dapatkan feedback. Okay, so how? Okay, so very simple. Those yang dah ada account, okay, kita hanya klik pada bahagian home saja. Okay, bila kita klik pada home. Okay, saya nak tunjuk difference tentang home dan profile. Bila kita klik pada gambar kita kat atas ni, this is a profile. Okay, this means public profile lah. So macam mana kita nak tahu ni public profile, kita boleh check dekat sini juga. Okay, view public profile, bila kita klik sini pun dia akan keluarkan paparan yang ni. So this is our public profile. Okay, kalau tengok dekat bawah ni ada view spaces. So public profile dengan spaces ni is a different lah. Very different things. Okay, so macam mana kita nak buat kita punya collection. So kita panggil collection sebab kita nak collect feedback from others kan. So kita kena buat satu collection dulu. Tempat untuk kita save all the feedbacks. Okay, first kita akan klik pada bahagian home. Ada dua cara saya nak share dekat sini dekat mana kita boleh create a new collection. First kita klik dekat home dan automatic akan nampak dekat sini create a new collection kan. Okay, bila kita klik dekat create a new collection,
Okay, kita setting everything macam tadi. Kita add cover everything, kita add title, kita write description, everything. Semua dah ada dekat sini. Okay, saya nak tunjuk yang saya dah buat. Senang sikit. Okay, this is collection yang saya dah buat. Okay, so kita dah setting dia punya header, kita dah setting dia punya background, kita dah setting dia punya tajuk webinar untuk hari ni. Tips and tricks to use Wakelet. So saya hanya tulis kat sini, drop your comments and feedback here. Thank you. So penat lelah cikgu satu hari tu dah sampaikan something, dah mengajar anak-anak murid. So we need something feedback. Okay, tak kisahlah feedback tu apa, tapi sometimes bila kita baca feedback tu, satu kita boleh perbaiki, yang kedua mungkin something for us lah. Penat lelah aku sama ni dah berbayar lah. Okay, okay, macam mana dekat sini saya nak tunjukkan cikgu dah buat something. So saya cuma edit collection je lah kat sini. Kita nak buka paparan yang kita dah buat, sedang buat ni. Okay, contoh. Okay, first kali kita boleh setting dekat sini untuk public ataupun unlisted. Okay, a bit different here. Kalau kita setting public, bila kita letak dekat kita punya profile, orang akan nampak. Kalau kita letak unlisted, kita tak boleh letak dekat kita punya paparan profile. Okay, so saya nak letak dekat paparan profile, so I set to public. Okay, dekat sini kita dah buat tajuk everything. Sangat simple, kita tak perlu klik pada benda lain. Kita klik pada bahagian invite dekat sini. Okay, bila kita klik dekat invite, tak sama dengan Cikgu Hafiz tadi. Cikgu Hafiz tadi dia klik share kan. Okay, share tu different. Share, kita nak share the collection supaya orang boleh tengok je. Okay, so sekarang ni kita nak dapatkan contribution ataupun kita nak dapatkan collaboration daripada orang ramai. Okay, so kita pergi dekat bahagian invite tadi, kita just copy link. Okay, kita copy link ataupun kita boleh gunakan QR code juga. Okay, ataupun kita guna copy code. So saya hanya fokus untuk copy link je hari ni dengan QR code lah. Okay, so once kita copy the link, okay, saya tunjukkan. Saya nak tunjukkan kepada 2 orang. Okay, so selepas kita copy link tu, kita just click done dulu. Kita dah setting dah, dah setting, so kita dah boleh gunakan. Ataupun kita nak guna daripada sini pun boleh tadi. Kita tak perlu edit collection. Kita klik pada invite dekat luar dia pun boleh. Okay, sama juga paparan dia, dia akan masuk kat sini juga. Okay, copy link. Sama juga. Okay, yang tadi Cikgu Hafiz share tadi untuk share. Share kita tak boleh dapatkan feedback daripada orang. Orang tak boleh collaborate dengan kita punya collection. Okay, so this is first step. Okay, cara kedua, tadi saya guna kat home kan. Okay, cara pertama tadi saya guna dekat home. Saya letak dekat saya create ni collection terus. Dan the second one, kita boleh klik dekat home juga. Okay, let's say lah kita daripada profile kan. Okay, kita daripada profile. Nanti tertanya pula. Okay, kita just klik home. Dan kita boleh guna our spaces dekat sini. Macam saya cakap tadi, kita je profile dengan spaces tu berlainan. Dia tak sama function. Okay, so dekat atas ni kita punya profile. Memang dia duduk dekat sama dekat kita punya kiri, bahagian tangan kiri kita. Tapi yang ini kita panggil space lah. Dia punya function pun tak sama sangat. Okay, so mungkin untuk Wakelet ni, mungkin saya dah buat satu contoh lah. Saya gunakan dekat bahagian Wakelet Ambassador punya collection. Okay, saya dah buat dekat sini juga. Okay, so kita boleh buat dekat space juga. Kita create ni collection. The same thing we did. Okay, benda-benda sama kita buat, sama juga. So kita boleh copy link macam tadi. Kita invite orang. So, now itu je yang cikgu perlu buat. Okay, macam mana orang sebagai contributor ataupun orang nak bagi feedback ni, kena tunjuk juga. Nanti kan kita dah buat, orang tak tahu nak bagi feedback macam mana, naya juga kan, tak pay off juga. Okay, this is my account lah. Okay, this is my account. Okay, saya nak buka satu account saya, contoh siapa yang boleh collaborate, siapa yang boleh contribute. Okay, siapa yang boleh bagi feedback. So orang yang ada account Wakelet senang. Okay, ini saya punya account lagi satu, sorry. Okay, ini saya punya account lagi satu yang ada account Wakelet juga. Okay, saya hanya paste saja link tadi tu. Okay. Bila dah ada account ni senang. Kita hanya klik je. Kita klik je. Lepas tu dah masuk paparan ni. Okay, macam mana kita nak contribute dekat sini? Nampak macam ni je kan? Okay, kita hanya klik pada bahagian edit collection. Memang semua orang kena macam tu, edit collection and say something here lah. Well done ke, alamak, cuba jadi semua kan? Okay. Nice webinar ke, contohlah contoh kan. Kita dah type dah sini nice webinar.
well done, apalah. Okay, alamak lebih masa lah macam tu kan. Alamak lebih masa lah. Macam tu komen je apa-apa, alamak lebih masa. Okay, so, oh sorry. Ini ialah bahagian benda lah. Okay, kejap kita copy balik kat sini. Silap. Okay, kita tambah dekat sini. Kalau kita nak type something, dah terlajak. Okay, kalau kita nak type, kita klik pada bahagian add text. Okay. Okay, kita klik pada bahagian add text, kita write something lah macam tadi saya dah type kan. Alamak, okay kita klik done. Okay, kita dah hantar dah. Okay, so saya akan dapat feedback ni dekat akaun seri 1. So jangan lupa selepas type something, kita klik done. Okay, ini nak tunjuk untuk ni. Contohlah nak bagi gambar ke apa ke pun boleh juga. Contoh kita klik edit collection tu. Okay, kita nak bagi gambar bunga ke apa ke contohlah kan, tak semestinya kata-kata je. Okay, kita ambil lah bagi image kan. So apa saja yang kita nak bagi, mungkin kita dah ada bagi, kita dah ada satu video contribution ke, tak kisah contohlah kan. So kita boleh klik YouTube tadi tu. So step dia sama, kita dah klik done, kita kena klik done je kat sini. Okay, so saya nak patah balik dekat akaun lagi satu tadi. Saya nak dapatkan balik saya punya link tu. Okay, link yang saya gunakan dekat sini lah. Okay. So, saya nak dapatkan balik link ni. Okay, saya dah copy benda lain tadi. Okay, saya nak tunjukkan pula pada akaun yang tak ada akaun Wakelet. Okay, contoh ni satu lagi akaun yang tak ada akaun Wakelet lah. Okay, untuk email yang ni dia tak ada akaun Wakelet. So, kita hanya perlu paste je link tu. Okay. Tapi paparan dia ada sedikit berbeza lah. Sedikit berbeza macam mana kita nak dapat. Okay, bagi orang yang tak ada akaun Wakelet, don't worry. You all pun boleh bagi feedback, nak komen cikgu you all kan. Nak bagi feedback juga. Macam baru belajar hari ni, tak ada akaun. So it's okay. Just letak je nama dekat sini kan. Contoh nama, ikutlah. Letak nama penuh boleh, nama tak penuh boleh. So kita letak kat sini cikgu MC, apa-apa saja dan kita klik add. Okay, nak letak nama sekolah ke cikgu MC dari SMK Seksyen 1 Berdekara contohlah. Okay, so kita klik add je. Okay, berbezanya paparan yang pertama itu saja tadi. Okay, so paparan yang lain tu sama. Okay, kita klik je lah. Macam first time kan, dia akan keluarlah benda macam ni. Okay, so kita klik pada bahagian edit collection. Okay, kita buat benda yang sama, step yang sama dekat sini. Okay. Kita tak salah ke cikgu dah komen. Okay, semua orang boleh bagi feedback hari ni. As you can say anything untuk semua kita punya pembentang hari ni. It's okay sebab collection ni saya akan share dengan diorang juga. So diorang boleh baca all your feedbacks, all your comments kan. So it's okay. So kita buat benda set yang sama. Kita dah klik dekat sini tambah dan after finish kita klik done. Same thing. Okay, so nak tunjuk different lah. Contoh lah kalau kita tak setting, ada satu setting ni. Okay, bila dah banyak sangat collection kan, okay, saya nak tunjuk bila dah banyak sangat collection, dia akan nampak pack ke bawah. Okay, so saya nak tunjukkan macam mana kita nak setting collection ni supaya dia tak nampak macam very crowd ke bawah, susah nak tengok. So, bila kita dah ada collection ni, okay, this is the owner. Macam contoh ni saya punya collection, saya owner kat sini sekarang. Okay, saya nak change layout. So, nanti tak adalah orang akan baca komen ni, feedback ni seorang-seorang baca daripada atas ke bawah. So, kena scroll down macam sangat jauh ke bawah nanti kan. So kita boleh change layout je kat sini. Saya suka pilih mood board. Tak kisahlah apa akan jadi. Okay, so dekat sini kita boleh nampak lagi simple lah paparan dia. Dia lebih, okay, kita boleh setting juga. Saya nak letak benda ni kat atas kan. Okay, jap. Ada orang letak dah kat atas tu. Tengah jawab kan. Okay, it's okay. So sekarang ni bila kita letak paparan macam ni, so orang senang nampak, dia macam big space lah boleh nampak. So kita klik done je lah. Lepas kita change layout tu kita klik je done. So dah ada dah. Okay. So itu sajalah cara macam mana kita nak bagi feedback. So apa yang cikgu dah buat sepanjang hari tu ataupun sepanjang tahun ni kan, kita nak dapat feedback from others kan, komen ke apa ke. Boleh juga kita buat dalam kita punya apa, macam lesson plan tadi kan. Okay, kita bagi kita bagi pada students ke kan, kita buat program. Okay, saya nak tunjuk satu yang saya dah buat sebelum ni, yang saya share dekat saya punya space. Sekejap ni program sebelum ni lah bersama EDD. Okay, kat mana satu
Saya nak tunjuk collection tu je. Okay. Bila kita buat dekat dalam dekat space pun boleh. So saya nak tunjukkan yang collection dalam tu bila dah banyak macam mana jadinya. Okay, kejap ya. Okay, so macam ni kita dah bagikan. Okay, so nampak banyak lah. Cikgu boleh setting lah nak buat orang besar ke apa ke, nak bagi link ke, nak promote YouTube ke, it's okay. So kita masukkan everything, boleh masuk gambar, boleh masuk anything dalam ni. So dia ada banyak lagi lah dekat bawah. Okay, so itu sahajalah sebenarnya. Kita punya, saya punya tips hari ni. Actually saya cover untuk semua sebagai cikgu, kita nak dapatkan feedback, dan sebagai murid ke ataupun sebagai audience ke, macam mana nak share the feedback back. Macam tu lah. Okay, so saya rasa itu sahajalah kot untuk hari ini. Saya harap tips yang saya bagi tu sangat simple lah. Okay, macam satu lagi saya nak tunjuk, macam tadi saya kata saya set sebagai public kan. Okay, cikgu dah keluarkan saya punya tu ya. Saya nak tunjuk dekat paparan saya punya ni je sebenarnya. Dah share balik. Share semula. Share balik. Dekat bahagian profile tadi tu je. Okay. Bila kita set pada public, so kita boleh show off lah. Okay. Kita show off kat sini lah. So dekat sini ni apa saja yang orang bagi feedback tu akan nampak dekat sini. So kalau kita buat unlisted tadi tak nampak. So set to public, kita set dekat kita punya dekat bahagian-bahagian yang kita nak letak ni, so orang boleh nampak. So itu sajalah. Okay, that's all for me. Harap sangat simple lah tips tu. Okay, terima kasih kepada Cikgu Ashikin. Sama-sama. Ya, itulah dia 7 pembentang, 7 tips untuk anda hari. Ambil lah semua nanti jangan lupa untuk tonton balik lah ulangan webinar hari ini untuk buat hands on Okay. Seterusnya kita akan teruskan. Maaf sebelum tu maaf sebab kami dah ambil terlebih masa yang sangat-sangat terlebih masa. Okay. Apapun okay, kita akan teruskan dengan slot seterusnya ataupun agenda seterusnya. Untuk pembentangan daripada pembentang kita dah selesai dan tiba pula ke saat-saat yang kita tunggukan, iaitu pengumuman tentang pertandingan koleksi Wakelet 2021 yang akan dibentangkan ataupun akan dijelaskan oleh Cikgu Adnin. Okay, saya serahkan pada Cikgu Adnin. Okay, thank you Cikgu Yu. Alright, untuk pertandingan koleksi Wakelet ni sama seperti tahun lepas, kita akan buat satu pertandingan di mana kita nak tengok bakat-bakat cikgu membuat koleksi Wakelet masing-masing. So tahun ni kita akan buat lagi dengan tema yang lebih banyak lah. So pertandingan ni adalah anjuran daripada Wakelet Malaysia dengan kerjasama pendidik digital, Cikgu Get Certified, GEG Johor, dan dapat sokongan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Okay, apa cikgu hanya perlu buat ialah wujudkan koleksi Wakelet, dan koleksi Wakelet ni kena mengikut tema yang akan kami tetapkan. So apa tema dia? Cikgu Yu, next slide please. Okay, so ini 5 tema. Kalau yang pernah join tahun lepas, tema dia ada 3 saja. So tahun ni kita tambah jadi 5 pula. So tema yang pertama ialah hobi baru. Jadi apa hobi baru yang cikgu pick up waktu kita PKP ni? So saya tahu cikgu banyak ada minat ke apa-apa ke, mungkin dah ada hobi baru, boleh buat kat rumah ke, outdoor ke. Buatkan satu koleksi Wakelet cikgu untuk share cikgu punya pengalaman. Yang koleksi kedua, tema yang kedua iaitu resepi. Kalau cikgu mana try masak, saya pun dah try banyak masak dah tahu nak buat bibimbap semua dah. So kongsikan resepi cikgu, buat satu koleksi, tak semestinya satu resepi je, nak banyak resepi pun tak ada masalah. Yang tema ketiga, Big Boys Toys. Yang ni kita tak nak limit kepada gadget saja. Mungkin katakan cikgu ada hobi baru cikgu ialah mendaki kononnya, cikgu jumpa tapi tak tahu boleh mendaki kan. Katakan cikgu, macam ni lah, katakan cikgu punya hobi baru waktu COVID ni ialah memasak. So mungkin Big Boys Toys cikgu ialah, katakan cikgu beli oven baru contohnya, smart oven yang pakai suara je boleh on. Kongsikan sikit apa toys yang cikgu ada tu, gadget-gadget semua lah. Okay, yang tema keempat ialah outdoor. Saya tahu sekarang ni PKP, so mungkin kita tak boleh kongsikan apa perbuatan outdoor kita sekarang. Kita pun kena kurangkan keluar sebenarnya, tapi yang ini mungkin kalau cikgu ada pengalaman pernah pergi berkhemah ke apa ke, kongsikan experience cikgu tu juga. So dia lebih kurang sama dengan hobi baru tu. Yang seterusnya ialah 2021 plans. Apa cikgu punya plan untuk tahun 2021 ni?
kita tahu 2020 agak cepat sikit berlalu sebab kita PKP semua. So mungkin 2021 ni apa perancangan cikgu? Mungkin untuk sekolah, untuk cikgu punya personal life sendiri, professional development, cikgu boleh share tu dalam satu koleksi lah. Okay, seterusnya Cikgu Yu. Untuk pertandingan ini bagaimana nak sertai? So, apa cikgu perlu buat ialah cikgu perlu of course kena buka akaun kat Wakelet untuk wujudkan cikgu punya koleksi tu. Jadi cikgu create koleksi tu, cikgu kena decide tema mana yang cikgu nak tandingkan. Contohnya kalau cikgu dah pilih tema, cikgu buat koleksi pasal memasak contohnya. Satu koleksi tu boleh untuk satu tema saja. So cikgu decide lah nak masukkan dia untuk hobi ke. Kalau cikgu memasak tu kat luar, cikgu nak masukkan outdoor. Satu koleksi boleh untuk satu tema saja. So tak boleh lah saya create satu koleksi, lepas tu saya nak masuk dalam 5 tema. Tak boleh lah. Okay, so bila cikgu dah createkan koleksi Wakelet tu, seterusnya ialah cikgu kena setkan koleksi tu ke public, lepas tu share kat Facebook kami. Dan of course kalau cikgu nak share ke Facebook, cikgu kena like kita orang punya Facebook group dululah dan kena join. So pastikan cikgu setkan public, lepas tu share link kepada tu. Jangan share invite link pula. Share sebagai viewer je. So orang lain boleh datang dan boleh tengok koleksi cikgu tu. Okay. Yang ini saya kena terangkan sikit, nanti saya akan tambah sedikit lagi. Dan akhir sekali ialah cikgu perlu check list pemenang pada kami punya Wakelet, Space Community Wakelet Malaysia kami. So link semua dah ada pada skrin, kalau cikgu nak tangkap gambar boleh je sekarang. Okay, pertandingan ni tak bermula lagi. Dia akan bermula 11 hari bulan sehingga 31 hari bulan Januari. So pada 11 hari bulan nanti saya akan mula wujudkan tapak untuk cikgu hantarkan pertandingan-pertandingan koleksi-koleksi cikgu tu lah. Dan saya ulangkan lagi sekali, koleksi tu satu koleksi satu tema saja. Maksudnya cikgu tak boleh create satu benda lepas tu nak try 5-5. Tak boleh, kena decide salah satu dia lah. Semua syarat pertandingan yang lebih detail lagi akan kami muatkan juga pada grup Facebook tersebut. Okay, so saya ulang balik, pertandingan ni akan bermula pada 11 hari bulan dan akan tamat pada 31 hari bulan Januari. Checklist list pemenang nanti akan dimuat naik pada 6 hari bulan Februari. So sentiasa check Facebook Wakelet kami lah. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. Satu lagi peringatan juga, pertandingan ni kami bukakan kepada guru sahaja. So unfortunately pelajar tak boleh masuk lah. Last year kita ada entry daripada pelajar juga, tapi this year kami hadkan kepada guru sahaja ya. Mungkin kalau cikgu ada pelajar nak masuk, kita akan announce pertandingan mungkin akan datang nanti untuk pelajar sahaja pula. Okay? Okay, terima kasih Cikgu Yu. 5 minit juga. Cikgu Yu masih muted lagi. Oh, sorry. Okay, thank you pada Cikgu Anin di atas penerangan tentang pertandingan Koleksi Wakelet 2021 yang telah diberikan sebentar tadi. Okay, kita akan teruskan dengan agenda kita. Mohon maaf, kami memang telah terlebih masa dan link untuk kehadiran akan kami berikan di akhir sesi webinar. Dan kami jangkakan sebelum dalam 10 hingga 20 minit dari sekarang lah kami akan tamatkan webinar ini. Dan okay, sekarang ni kita akan ke bahagian harapan daripada harapan tahun baru 2021 oleh Wakelet Ambassador kita yang bersama dengan kita 7 orang termasuk dengan saya. Okay, tetapi sebelum itu saya akan tayangkan dulu video ucapan daripada Misbah, Mr. Misbah iaitu Head of Partnership daripada Wakelet, dan beliau ada merakamkan video tahun baru di Facebook Wakelet Malaysia dan ingin kami untuk tayangkan sekali lagi di sesi live ini. Okey, izinkan saya untuk tayangkan. Hello everybody, Misbah from Wakelet here. On behalf of myself and the Wakelet team, I wanted to wish a really happy new year for all of the incredible educators in Malaysia who are part of this amazing community. We couldn't do what we do without you, and we can't wait to see all of the incredible things that you have planned this year. Thank you for your love, thank you for your support, and as we always say, we simply could not do it without you. Thank you.
Okay, terima kasih pada Misbah. Thank you for your newer research for us. Okay, semoga kita di Reclamation dapat berkembang maju lagi lah. Okay, dan tibalah masa untuk kita mendengar harapan tahun baru daripada semua pembentang pada hari ini. So kita akan keep it short and simple je. So saya akan masukkan ke semua pembentang ke dalam frame sekarang ini. So saya tak nak seorang-seorang kat sini. Okey, kita masukkan Cikgu Anin kembali. Okey, pembentang kedua pembentang ketiga kita pada hari ini ialah Cik Azrin. Lepas tu pembentang yang keempat Cik Hafiz. Dan pembentang kelima ialah Cikgu Goh dan yang keenam ya Puan Umaimah dan Cikgu Ashikin. Okey, untuk harapan tahun baru keep it short and simple sahaja. Okey, bermula dengan pembentang yang ketujuh, Cikgu Ashikin. Okey, yang last ni lah harapan kita pada tahun 2021 ni. Jadi harapan saya semoga tahun 2021 ni kita semua akan lebih peka dengan emosi diri kita sendiri dulu. Okey, peka dengan perubahan yang berlaku pada diri kita dulu. So kita takkan boleh kita jaga kita kalau kita tak jaga diri kita dulu. Okey, dan dengan harapan tahun 2021 ni kita lebih matang dalam menjaga SOP. Itu saja. Kepada Puan Umaimah. Terima kasih Cikgu. Saya nak ucapkan selamat tahun baru. Moga kita dapat menggunakan Wakelet secara optimum untuk manfaat pelajar kita semua. Selamat tahun baru. Happy New Year everyone. Okay, Cikgu next. Go. Cikgu Go. Hai. Terima kasih. Okey, saya ucapkan tahun ni tahun 2021 kan? Okey. Okey, semoga tahun 2021 penuh berkat dan penuh dengan kegembiraan, kesenangan. Semoga kamu semua menemui kedamaian, cinta dan kejayaan. Okay, stay safe. Okay, saya serah kepada Cikgu Hafiz. Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Saya di sini mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan diharapkan semua guru yang ada di video share live ni menggunakan Wakelet secara maksimum mungkin. Kan kita tak tahu PKP ni akan berakhir dan harap supaya pelajar juga dapat mengguna dan akseskan maklumat Wakelet. Wakelet with Community Wakelet. Terima kasih. Okay, Cikgu Azrin. Okay. Sorry. Terima kasih Cikgu Hafiz. Terbaik. Okey, harapan saya untuk tahun baru ni semoga rakan-rakan dari Wakelet Ambassador dapat membantu tim terutamanya saya lah untuk menyebarluaskan Wakelet di kalangan pengajar-pengajar TVET khususnya College Community, Politeknik, IKM, Giat Mara untuk memanfaatkanlah kelebihan yang ada dalam Wakelet. Dan selamat tahun baru semua. Terima kasih. Thank you Sifu memberi peluang kali ini. Saya serahkan dengan Cikgu Adnin. Sila Cikgu Adnin. Izwan. Okay, Cikgu Azrin, thank you. First of all, selamat tahun baru kepada semua penonton semua dan pengguna Wakelet yang mana tengok video ni secara recorded nanti pun. Saya punya pesanan ialah harapan kita ialah teruskan berkolaborasi, jangan putus kontak dengan cikgu-cikgu lain walaupun sekolah kita mungkin ditutup ke ataupun mungkin kita tak dapat reach semua pelajar kita secara fizikal, jangan lupakan mereka, teruskan mengajarlah. Itu sahaja daripada saya. Okay, pilihan saya pula sebagai inilah penutup kan. Okay, so teruskan sebelum tu selamat tahun baru kepada semua dan kami mengharapkan sokongan daripada semua di komuniti Wakelet Malaysia supaya kami mendapat semangat lah ataupun motivasi untuk terus membawakan lebih banyak webinar, lebih banyak pertandingan dan
kami akan bawakan Student Ambassador Program untuk tahun ni. So doakan kami berjaya lah untuk membawa program ni di Malaysia. Dan itu sajalah daripada saya, harapan untuk tahun baru 2021. Okay, dan saya rasa dah tiba masa untuk kita mengucapkan selamat tinggal kepada penonton daripada pembentang-pembentang. Nanti saya akan teruskan dengan memberikan pin kuis Kahoot dan juga memberikan pautan borang kehadiran. Tetapi sebelum itu kita akan ucapkan terima kasih dulu selamat tinggal kepada semua pembentang. Sehingga kita jumpa lagi. Bye-bye. Okey, baiklah, saya dah kembali ya. Terima kasih kepada pembentang sekali lagi dengan perkongsian tips and trik mudah untuk menggunakan Wakelet dan juga telah memberikan harapan tahun baru 2021 diharapkan peserta mendapat semangatlah, motivasi untuk terus menggunakan Wakelet. Bukan saja kita gunakan Wakelet tetapi juga kita dapat influence rakan-rakan kita ataupun pelajar kita untuk sama-sama memanfaatkan Wakelet ini. Sementara Wakelet ini free Okey, taklah. Yang kita tahu Wakelet ini akan free lah. Okey. Dan kita dah tiba masa untuk saya memberikan kod game pin untuk sesi kuis Kahoot untuk hari ini. Dan semestinya saya pasti semua peserta ada mengikuti sesi kita pada hari ini daripada mula hingga ke saat ini. Dan ya, mohon maaf kita dah terlebih masa, dah 1 jam setengah kita dah bersiaran Dan ini merupakan game pin untuk hari ini 04866197 Dan anda boleh jawab di kahoot.it ataupun boleh gunakan aplikasi Kahoot di Android ataupun iOS. Masukkan game pin 04866197 dan kami menyediakan t-shirt Community Wakelet Malaysia. Okey, saya bagi tahu dulu lah saiz yang ada ni, ada saiz S dengan XL lah. So kita bagi chance lah kepada cikgu-cikgu yang memakai baju saiz S ataupun XL lah, peluang untuk anda untuk menang Dan kuis ini kami akan tamatkan pada jam 5 petang. Game pin saya akan masukkan nanti dalam ruangan komen dan juga saya akan masukkan pautan untuk cikgu klik saja untuk menjawab kuis. Okey, dan kami akan tamatkan kuis ini pada jam 5 petang dan dalam jangkaan 6 ataupun 7 petang hari ini kami akan announcekan pemenang di Facebook Wakelet Malaysia dan kami harap anda menggunakan nama sebenar untuk menjawab kuis ini supaya senang nak detect siapa yang menang Okey. Seterusnya, webinar seterusnya akan kami anjurkan adakan pada bulan 2 dan untuk tahun ini kami akan gunakan format mengadakan webinar secara bulanan. Okey. Maka untuk tahun ini ada 12 bulan kami akan minimum kami akan mengadakan sebanyak 12 webinar kecuali jika ada tambahan kami akan buat webinar khas lah. Okey. Dan kita jumpa lagi pada bulan 2 nanti. Tarikh belum ditetapkan lagi, nantikan kami punya pengumuman lah di Facebook group Wakelet Malaysia Dan okey kami dah tiba di penghujung rancangan untuk hari ini. Okey, borang kehadiran untuk hari ini ialah bit.ly/hdwakeletmy 012021 dan sekarang jam dah menunjukkan 4.08 dan kami akan tutup sejam daripada sekarang iaitu pada jam 5.10 petang Jam 5.10 petang kami akan tutup pautan link ini dan link ini saya akan masukkan juga dalam ruangan komen. Okey, saya akan copy kejap Okey, dan jangan lupa selalu kita promote jangan lupa untuk join Facebook group kami di Wakelet Malaysia dan juga follow koleksi kami di Space Community Wakelet Malaysia dan borang kehadiran sekali lagi ialah bit.ly/hdwakeletmy 012021 dan pautan ini ialah case sensitif yang mana huruf besar kena guna huruf besar. Untuk selamat saya minta peserta untuk klik lah pada pautan yang ada di ruangan komen. Okey, juga saya akan masukkan juga game pin untuk hari ini. Okey. So anggaplah kuis ni sebagai ulang kaji ke untuk menguji kefahaman anda untuk hari ini walaupun tak menang
Okay, dan juga saya masukkan pautan terus untuk menjawab kuis Kahoot. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya pada hari ini. Saya Cikgu Yu, Wakelet Ambassador Malaysia, salah seorang daripada 20 orang. Dan saya akan biarkan skrin ini statik selama 5 minit untuk anda dapatkan pautan-pautan yang berkenaan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua. Bye-bye. Jumpa lagi di bulan 2. Dan jangan lupa untuk mengikuti ataupun memasuki pertandingan Koleksi Wakelet 2021. Okey. Dan untuk maklumat lanjut nanti kami akan masukkan dalam FB Wakelet Malaysia. Okey, itu saja. Bye-bye.